Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kepada kita peluang untuk sama-sama kita berada dalam majlis pada pagi ini untuk kita tengok sedikit sebanyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan hari yang terlalu agung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Quranul Karim. Permulaan bulan Zulhijjah esok tak? Esok insya-Allah. Bermulanya 1 Zulhijjah esok. Dan hari-hari 10 hari dalam bulan Zulhijjah, insya-Allah pada hari ini kita akan tengok sedikit sebanyak berkenaan kelebihan. Apa lebihnya bulan Zulhijjah? Terutama 10 Zulhijjah, 10 yang terawal. Dan juga apa saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang ingin melakukan korban. Apa sebenarnya syarat-syarat yang sangat-sangat penting yang sepatutnya kita tahu dan melaksanakan ibadah korban. Biasa syarat-syarat kita tahu kena ada highway itulah. Kena ada highway, kena ada orang tu. Tapi ada lagi satu syarat yang jarang orang sebut syarat tersebut. Allah Ta'ala sebut benda tu dalam Al-Quranul Karim. Sudah menjadi sunnatullah. Allah Ta'ala melebihkan sesuatu perkara berbanding sesuatu perkara yang lain. Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut, bila membicarakan berkenaan 10 Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, ini adalah sya'nun ilahi, atau kita sebut sebagai sunnatullah. Allah Ta'ala melebihkan sesuatu berbanding sesuatu yang lain. Allah Ta'ala lebihkan para nabi. Ada rasul yang lebih berbanding rasul-rasul yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Sebagai rasul ada Allah Ta'ala lebihkan berbanding rasul yang lain. Walaupun mereka sama-sama rasul. Minhum man kallama Allah. Ada dalam kalangan rasul mereka yang berbicara dengan Allah. Seperti Nabi Musa AS. Wa kallama Allah Musa taklima. Allah Ta'ala lebihkan tempat, sesuatu tempat berbanding tempat-tempat yang lain. Allah Ta'ala lebihkan Baitullahil Haram berbanding tempat-tempat yang lain. Allah Ta'ala lebihkan masjid berbanding masjid-masjid yang lain. Allah Ta'ala lebihkan Masjidil Haram. Allah Ta'ala lebihkan Masjid Nabawi. Allah Ta'ala lebihkan Masjid Al-Aqsa. Hingga solat di masjid-masjid tersebut ada pahala-pahala yang melebihi semaya di masjid-masjid yang lain. Ada hari yang Allah Ta'ala lebihkan berbanding hari-hari yang lain. Begitulah sunnatullah. Allah Ta'ala buat sesuatu benda tu ada kelebihan dia. Malaikat sendiri ada malaikat yang lebih tinggi lagi berbanding malaikat-malaikat yang lain. Malaikat Jibril AS. Para nabi kita tengok tak? Ada nabi-nabi yang lebih berbanding nabi yang lain. Nabi Ulul Azmi. 5 orang nabi yang terpilih. Nabi yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah. Dalam kalangan 5 tu ada pula nabi yang lebih lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sunnatullah. Allah Ta'ala buat suatu perkara tu akan ada lebih berbanding yang lain. Tujuan apa dia? Nak menyatakan keistimewaan benda tersebut. Kalau lah benda ni sama, tak ada istimewa lah. Kita duduk dalam kelas pun ada ketua kelas. Kita ada orang-orang istimewa. Sebab apa? Nak menyatakan kelebihan sesuatu perkara tersebut. Begitu juga Allah SWT lebihkan 10 Zulhijjah yang terawal ni berbanding hari-hari yang lain. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi fajar dan demi walayalin ashr, 10 malam. Wasyaf'i wal watr,
dan genap dan witir. Apa yang dimaksudkan melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi? Kalau kita tengok kitab-kitab tafsir, walayalin ash. Apa dimaksudkan walayalin ash? 10 malam. Ada dua pandangan ulama. Ada banyak pandangan. Pandangan besar ada dua pandangan ulama. Majoriti ulama berpandangan walayalin ash, 10 malam itu bermaksud 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Disebutkan oleh Allah Ta'ala kelebihan dia. Ada pandangan lain mengatakan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi majoriti para ulama ahli tafsir dan disebutkan juga oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, dimasukkan malam 10 itu adalah malam 10 Zulhijjah. Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 malam Zulhijjah. Nak menyatakan kelebihan. Wasyaf'i wal watr. Apa maksud wal fajr? Ada beberapa riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Antara riwayat daripada Ibn Abbas, wal fajr maksud dia hari, pagi, fajar ketika Yaumul Adha. Nak menyatakan kelebihan. Fajar tu fajar bila? Fajar ketika hari Aidil Adha. Wasyaf'i wal watr. Demi genap, demi 10 hari itu dia ada hari genap, dia ada hari ganjil. Wal watr, hari yang ganjil. Itu mengikut satu tafsiran para ulama. Dan majoriti para ulama, seperti mana disebutkan oleh Al-Qurtubi dan lain-lain, dan itulah pandangan yang dipilih oleh ulama, walayalin ash bermaksud 10 malam dalam bulan Zulhijjah. 10 malam terawal bulan Zulhijjah. Allah Ta'ala bersumpah. Dan Allah Ta'ala tidak akan bersumpah kecuali ia satu perkara yang penting. Dan satu perkara yang sangat mustahab kepada kita. Kenapa disebut malam? Adakah tidak ada kelebihan pada hari-hari 10 terawal bulan Zulhijjah? Biasa orang Arab ni, dia akan sebut malam. Kalau benda-benda yang berkaitan dengan Islam ni, dia akan sebut malam. Sebab apa? Sebab hari dalam Islam bermula pada waktu malam. Start pada maghrib, sampailah kepada maghrib pagi esok. Kerana itulah disebut walayalin ash. Seperti kita boleh tengok banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala sebut wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa, Allah Ta'ala suruh Nabi Musa bermunajat di Tur Sina. Lalu Allah Ta'ala buat perjanjian dengan Nabi Musa, selama 40 hari Nabi Musa kena beribadat. Mula-mula 30 hari. Wa atmamha bi'ashr. Kemudian dilengkapkan 10 hari lagi jadi 40 hari. Allah Ta'ala sebut 40 lailah. 40 malam. Kenapa sebut malam? Benda-benda berkaitan dengan Islam, benda-benda berkaitan dengan agama disebut malam sebab itulah bermulanya hari dalam Islam. Malam, walaupun Allah Ta'ala sebut 40 malam, bukanlah bermaksud malam je Nabi Musa buat ibadat. 40 hari lah Nabi Musa duduk di Bukit Tur Sina. Walaupun hanya disebutkan malam saja. Begitulah Allah Ta'ala sebut walayalin ash. Dan 10 malam terawal daripada bulan Zulhijjah. Kenapa 10 Zulhijjah ni ada kelebihan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kerana ada hari-hari yang sangat-sangat penting dalam bulan Zulhijjah tersebut. Dan 10 Zulhijjah tersebut. Yang pertama, disebut sebagai hari At-Tarwiyah. Kita kenal hari Tarwiyah. Apa dia hari Tarwiyah? Hari 8 Zulhijjah. Disebut sebagai hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ni kenapa disebut sebagai Tarwiyah? Ada dua pandangan seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni dia disebut. Kenapa disebut hari Tarwiyah? Tarwiyah ni boleh jadi bermaksud kerana ya tarawuna. Kerana pada keesokan hari jemaah haji ni dia nak pergi ke Arafah. Jadi pada hari ke-8 ni dia mempersiapkan air. Sedia bekalan air untuk nak pergi ke Arafah, nak duduk di Arafah, nak wukuf di Arafah. Jadi bila sediakan air tadi, tu dia panggil yatarawuna dalam bahasa Arab. Tarwiyah. Mempersiapkan bekalan air. Yang kedua, tarwiyah ni juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah juga dengan maksud Nabi Ibrahim AS ketika mana Nabi Ibrahim mendapat mimpi.
Mimpi tersebut menurut Ibnu Qudamah, mimpi tersebut pada 8 Zulhijjah. Jadi bila dia bangun pada hari ke-8 Zulhijjah, dia berfikir mimpi semalam tu sebagai satu mari daripada Allah Ta'ala ko, mari daripada setan ko. Jadi benda tu bermain dalam fikiran dia. Tu dia panggil tarwiyah. Antara sebab dipanggil sebagai tarwiyah. Cuma majoriti para ulama menyatakan tarwiyah ni kerana pada hari tersebutlah jemaah haji mempersiapkan air untuk dia pergi ke, untuk diwukuf di Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamil al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhil ayyami al-ashr. Qalu walal jihad fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'in, akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Nabi sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi sebut ma min ayyamin, tidak ada satu hari pun yang mana al-amalus salih, amalan salih fihinna, yang dilakukan pada hari tersebut, ahabbu ila Allah minhu, lebih Allah Ta'ala suka, lebih Allah Ta'ala cintai, fi hadhil ayyami al-ashr, pada 10 hari tersebut, pada hari yang 10 tadi. Tidak ada satu amalan pun yang dibuat oleh anak Adam malaikat Allah Ta'ala suka sekiranya tidak ada hari yang anak Adam buat amalan soleh melebihi lagi Allah Ta'ala suka berbanding 10 hari Zulhijjah tersebut. Qalu, sahabat tanya Nabi SAW, walal jihad fi sabilillah, walal jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah pun tak sama juga ke ya Rasulullah? Nabi kata walal jihad fi sabilillah. 2-3 kali dalam riwayat lain disebutkan para sahabat tanya 2-3 kali walal jihad fi sabilillah, sebab berasa pelik lah. Sahabat berasa hebat sangat hari tersebut. Nak confirm balik dengan Nabi SAW. Nabi kata walal jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah pun tidak akan sama seperti mana kelebihan pada hari tersebut. Illa, Nabi kata, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, seseorang yang dia keluar untuk berjihad dengan diri dia, dia keluar bawa diri dia, wa malihi, dia keluar bawa harta benda dia, walam yarji' min zalika bi syai', tapi dia tidak kembali bawa apa-apa pun. Ada 2 tafsiran para ulama. Ibnu Battal sebut tidak kembali bawa sesuatu ni maksud dia hidup, tapi harta dia tak bawa balik. Ghanimah pun dia tak bawa balik. Tu tafsiran pertama. Yang kedua, ada sebagai ulama menyatakan bahawa walam yarji' min zalika syai'un, maksud harta dia tak balik, diri dia sendiri pun tak balik. Dia syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau setara tu, barulah mungkin sama atau lebih lagi berbanding amal soleh dilakukan pada 10 awal bulan Zulhijjah. Kita ni gomo kalau 10 malam terakhir kita gomo lah tak Ramadan. Habis ibadat kita buat. Siapa tak tidur malam kita buat. Ni juga sama. Bahkan Allah Ta'ala sebut benda ni dalam Quran je lah, ditafsirkan oleh para ulama. Dan hadis Nabi SAW sebut je lah benda ni. Tetap kelebihan orang beramal pada 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan, amalan-amalan yang afdal untuk dilakukan sewaktu 10 Zulhijjah, seperti mana disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, ni saya baca tulisan Syekh Abdullah Al-Fauzan, dihimpuh hadis-hadis berkenaan Zulhijjah, berkenaan 10 Zulhijjah, tentang kelebihan-kelebihan 10 Zulhijjah, tentang amalan-amalan yang sepatut dilakukan. Antara dia sebut al-iktharu min nawafilis salah, yang sepatut kita buat, memperbanyakkan amalan-amalan sunat, semaya-semaya sunat, memperbanyakkan semaya sunat, wassadaqah, dan memperbanyakkan sedekah, wasairil amal, dan memperbanyakkan amalan-amalan soleh yang lain, seperti menghubungkan silaturahim, bertaubat kepada Allah, dan macam-macam lagi amalan yang sepatut dilakukan. Yang kedua, al-iktharu min zikrillah ta'ala wa takbiri wa tilawati kitabi,
kena memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan takbir dan memperbanyakkan tilawah, membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang ketiga as-siyamu fa inna siyam tis'i al-hajjah wa illam yathbut fiha dalilun bi khususi fil ashr. Puasa. Ada orang tanya saya, adakah kelebihan berpuasa sepanjang tak 1 sampai 9 Zulhijjah? Pertama, tidak ada warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi puasa lagu tu. Yang kedua, tidak ada kelebihan yang khusus disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang adanya hanya kelebihan secara umum. Seperti Nabi sebut tadi. Amal-amal soleh, apa saja amalan soleh, termasuk dalam hadiah umum tadi. Tapi kita nak kata adanya kelebihan khusus, puasa start daripada 1 Zulhijjah hinggalah 9 Zulhijjah, maka tidak ada puasa yang khusus. Kecuali puasa 9 Zulhijjah tu je. Ada hadis riwayat Muslim tentang puasa hari Arafah. Menghapuskan dosa setahun yang lepas, dosa setahun yang akan datang. Itu ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Puasa secara betul-betul itu tidak ada diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan secara khusus. Begitu juga puasa hari Tarawih. Hari ke-8 Zulhijjah. Tidak ada satu pun hadis atau riwayat khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan tersebut. Ada hadis disebutkan tentang puasa Tarawih tadi. Cuma hadis tersebut adalah hadis yang sangat-sangat dhaif dan hadis yang dipertikaikan oleh para ulama. Perkara yang kedua, at-targhib fi al-udhiyah wa bayan fadliha. Galakan supaya melakukan korban dan kelebihan melakukan ibadah korban tersebut sendiri. Tidak ada satu pun amalan yang lebih baik yang dilakukan pada hari nahar, pada hari Idul Adha, melainkan amalan menumpahkan darah Nabi sebut dalam hadis. Melainkan amalan ibadah korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita kena tahu ibadah korban ni dia jadi lebih kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat benda tu. Bila Nabi buat, jadi sunnah kepada kita dan ia satu perkara yang lebih. Kedua, tidak ada satu pun hadis yang khusus yang menyebutkan tentang kelebihan tertentu yang melakukan ibadah korban. Kalau kita tanya orang tua-tua dulu tak, bapa buat ibadah korban? Laki kata apa dia? Jadi kenderaan di titian sirat. Jadi, kalau lah, saya ingat masa kecil-kecil dulu, korban ni kena buat, biar tu cukup 7 gear. Kalau tahu buat cukup 7 gear, maka tak ada kenderaan lah. Kalau buat negi aja, tak lengkap lah. Jadi kena buat cukup 7 gear, barulah benda tu akan jadi tunggangan kita pada hari akhirat. Pertama, tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang kelebihan khusus ibadah korban. Kalau mana-mana hadis sebut siapa buat ibadah korban akan dapat sekian-sekian, maka hadis tersebut adalah hadis tidak sahih. Tidak sabit pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang ibadah korban akan menjadi tunggangan pada hari kiamat, itu juga tidak ada hadis yang sahih. Al-Imam Ibn Arabi sebut tidak ada satu pun hadis yang sahih. Ibn Arabi sebut dalam kitab dia Aridatul Ahwazi, dia sebut tidak ada satu pun hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan secara khusus orang yang melakukan ibadah korban. Kelebihan umum tu ada. Nabi SAW buat. Bila Nabi buat, lebih dah bagi kita. Yang kedua, Al-Imam Ibn Salah pun pernah sebut bahawa hadis Ibn Salah sebut, Ibn Salah ni seorang ulama hadis, seorang tokoh hadis, dan boleh katakan majoriti kitab-kitab ulum hadis yang kita belajar pada hari ini, hasil dia ada daripada kitab Al-Imam Ibn Salah, kitab muqaddimah dia. Bila ditanya kepada dia berkenaan hadis binatang korban akan menjadi tunggangan pada kiamat, dia kata, aku tak tahu hadis tersebut. Tidak diketahui hadis tersebut ada diriwayatkan daripada Nabi SAW. Sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Hajar dalam Talkhis Al-Habir, dia disebutkan perkara tersebut. Jadi, kita buat ibadah korban kerana tu galakan daripada Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW tidak sebut secara khusus gap dia yang kita akan dapat melalui ibadah korban yang kita buat, tapi oleh kerana Nabi SAW buat, maka itu sudah menjadi satu perkara cukup besar dah bagi kita. Bahkan ibadah korban ni, dia satu ibadah yang bukan saja umat kita je buat. Semua umat
yang beragama samawi, mereka akan melakukan ibadah korban. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ min bahimatil an'am. Surah Al-Hajj. وَلِكُلِّ ummah. Setiap umat ni, ja'alna mansaka. Kami jadikan untuk mereka ada satu ibadat dengan cara menyembelih. Liyadhkuru ismallah, supaya mereka menyebut nama Allah ala ma razaqahum, terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, min bahimatil an'am, daripada kalangan binatang-binatang ternak yang mereka korbankan. Sejak daripada zaman Nabi Adam AS hinggalah kepada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada ibadat-ibadat korban yang Allah Ta'ala fardukan kepada umat-umat terdahulu. Dan kita kena tahu, bila sebut korban ni, apa dimaksud dengan korban? Quran ada sebut perkataan korban. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah Ta'ala sebut korban di dalam Al-Quranul Karim. Bila kita sebut korban, asal dia perkataan bahasa Arab, dia bermaksud suatu amalan yang kita buat yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang kita buat untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan korban ni juga dilakukan bukan setakat dalam agama kita. Orang-orang ajaran sesat pun buat benda ni. Kita tengok tak, seingat saya lah dulu-dulu, lain tak ada dah. Dulu-dulu orang tua-tua dulu, dia suka korban dia, tempat kita panggil apa, busuk. Korban ayam ke, korban kambing ke. Bahkan dulu kalau kita belajar silat, dia ada hari khusus, kita akan korban binatang hari tu. Untuk dapat kelebihan-kelebihan, kita korban binatang. Sebab apa? Dengan korban tersebut yang dia buat, dia ada harapan, dia ada kepercayaan akan mendekatkan diri dia kepada, kalau dia korban untuk busuk tadi, penjaga busuk tadi lah, dia nak dapat kelebihan-kelebihan tadi. Dan begitulah juga korban dalam agama kita ni. Sebab itulah korban ni Allah Ta'ala sebut liyadhkuru ismallah, untuk disebut nama Allah. Ada orang yang melakukan korban tapi bukan untuk nama Allah. Untuk tok wali sikit-sikit dia melakukan ibadah korban. Ibadah korban Allah Ta'ala ajar, liyadhkuru ismallahi alaih, liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum. Rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita binatang-binatang tadi tu, kita sebut nama Allah dalam ibadah korban yang kita buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut daripada Anas meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang panjang. Anas sebut Nabi dhaha, menyembelih atau Nabi berkorban bikabshaini, dua ekor kibas, amlahaini. Amlahaini binatang yang putih tu lebih banyak berbanding hitam. Bulu putih dia tu lebih banyak berbanding hitam. Aqranain, dan juga yang mempunyai dua tanduk. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anak kata Nabi, biasanya bila Nabi nak korban ni, Nabi akan korban kibas. Ni sebab itulah mazhab Malik, dia kata kita sembelih ad-dha'nu ni lebih baik lagi berbanding binatang-binatang lain. Ad-dha'nu ni asal dia beri, binatang-binatang yang super beri. Kibah super beri, adik-beradik beri lah ad-dha'nu. Hak ni lah paling afdal sekali Imam Malik kata. Sebab apa? Hadis-hadis Nabi sembelih kibas. Berbanding kambing, kibah lebih utama lagi. Berbanding unta, kibah lebih utama lagi. Berbanding lembu, kibah lebih utama lagi. Ni bagi Al-Imam Malik lah. Tapi majoriti para ulama mazhab tiga mazhab kita, mazhab Abu Hanifah, mazhab Ahmad kata tak. Hak terbaiknya, hak mana lebih besar lagi. Sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut tentang kelebihan orang pergi jemaah tak. Orang siapa awal jemaah, gapo dia kelebihan dia. Orang siapa lewat, gapo dia dapat. Nabi sebut gapo dia? Nabi sebut unta dulu, budnah. Nabi sebut unta, lepas tu Nabi sebut lembu. Siapalah telur Nabi sebut. Unta Nabi sebut dulu. Kenapa Nabi sebut unta dulu? Seperti mana qarraba bibudnah Nabi sebut. Seperti mana dia korban unta. Kenapa Nabi sebut unta dulu?
Tu nak menyatakan uta tu lah yang paling utama sekali. Uta lah yang paling lebih sekali. Sebab itulah mazhab, 3 lagi mazhab selain pada mazhab Malik, dia kata hak mana lebih besar, lebih banyak dapat manfaat kepada orang lain. Bila kita sebut tentang ibadah korban, beberapa perkara yang kita kena tahulah. Bahawa ibadah korban itu sendiri, kita menumpahkan darah, kita sembelih binatang, kita sembelih haiwan, itu sendiri adalah satu ibadat. Jadi, ada orang ni, dia tak saya sembelih, dia sedekah ya. Saya tak sembelih binatang, tapi saya sedekah. Kalau saya bahagi 800, saya sedekah 800 duit. 800 ringgit. Dia rasa, bila sedekah 800 dekat, orang lebih ramai lagi dapat manfaat. Kalau daging ni, sembelih daging dekat, daging kalau boleh dapat. Tapi kalau bagi duit, macam-macam orang boleh beli. Macam-macam keperluan orang boleh dapat. Jadi, tidak sama. Walaupun nilai dia sama, tapi walaupun kuantiti dia sama, tapi kualiti dia tidak akan sama. Dari sudut korban, kita kena keluarkan duit kita dah. Yang kedua, menumpahkan darah itu sendiri adalah perkara yang ibadat dalam Islam. Menumpahkan darah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Menumpahkan darah orang pun jihad sebagai contoh. Jangan salah faham pula ni. Jihad sebagai contoh, perang lah, tumpah darah lah. Tapi kerana Allah, maka ada kelebihan dia. Menumpahkan darah binatang juga ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak akan sama. Begitulah juga kalau kita nak sebut tentang korban ni banyak sangatlah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam korban tu dengan tangan kita sendiri, sembelih sendiri. Korban tu kita tengok kadang-kadang kita ni dia buat ibadah korban ni saya sebut awal tadi, syarat paling utama sekali Nabi Allah Taala sebut untuk ibadat korban ni apa dia? Allah Taala sebut tentang kisah dua anak Adam tadi. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qaraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al akhar. Qala innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Dua anak Adam dia melakukan korban. Kenapa seorang ni diterima, kenapa seorang tak diterima? Ada yang kata yang diterima tu Habil, ada kata tak diterima tu adalah Qabil. Cuma tidak ada riwayat sahih tentang nama dua orang tadi tu. Kenapa hak ni diterima, kenapa hak ni tak diterima? Dua-dua buat ibadah korban. Hak ni sebenarnya kita takut sebenarnya. Semua buat ibadah korban. Bukan semata-mata ibadah korban tu yang kita buat. Nak tahu terima ke tidak terima, tu paling penting sekali. Apa dia syarat dia? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala hanya terima ibadah korban tadi. Dan ulama sebut semua ibadah-ibadah lain minal muttaqin, daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innama ni kalau kita ngaji dalam bahasa Arab, ya lil hasr, untuk menunjukkan bahawa tak ada benda lain. Tu je. Hanya daripada orang bertakwa saja Allah Ta'ala terima ibadah korban yang dibuat. Kenapa Habil Allah Ta'ala terima, kenapa Qabil tidak terima? Sebab Habil muttaqin, sebab Qabil tidak muttaqin. Hak ni perkara paling penting sekali. Sebab itulah kita tengok dok, kenapa puasa ni mendidik kita supaya kita menjaga bertakwa, la'allakum tattaqun. Sebenarnya dia ada rentetan untuk kita melakukan ibadah haji tadi. Puasa ni sepatut gitu. Itulah kita peliknya. Kenapa kalau kita tengok riwayat Qabil ni pula tak diterima, Habil ni diterima. Saya tak ingat dah makna dia apa dia. Sebenarnya buah nama tu pun tidak ada dalam sunnah pun, tidak ada dalam hadis Nabi, tidak ada dalam ayat Quran pun. Itu riwayat Israiliyat. Dia banyak riwayat Israiliyat tentang cerita tadi. Antara riwayat Israiliyat sebut apa dia kena melakukan ibadah korban tadi tu. Ada katakan nak nikah. Hal ni minat ke Abi minat ke Qabil lah masalah. Qabil tak sih nikah dengan adik yang keluar sekali dengan Habil. Dia nak nikah adik yang keluar sekali dengan dia. Apa sekali keluar dengan dia. Tidak ada satu pun riwayat sahih. Itu riwayat Israiliyat. Dia korban apa dia? Ada kata hak ni korban kambing, ada kata hak ni korban sayur-sayuran. Itu pun tidak ada riwayat sahih.
Nabi tak ada sebut satu pun hadis tentang cerita Habil dan Qabil ni kecuali sah hadis yang Nabi sebut. Tu pun Nabi tak sebut nama, Nabi hanya sebut tentang orang yang membunuh tadi tu. Anak Nabi Adam kali pertama dia bunuh tu, semua dosa-dosa orang yang membunuh selepas dia ditanggung oleh anak Adam. Tu je hadis yang Nabi sebut tentang anak Adam. Tidak ada hadis riwayat sahih yang lain berkenaan kisah kedua anak Adam tadi. Dan yang paling penting sekali apa dia? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hal lain-lain tu kita bersiap dah, duit kita bersiap dah nak korban ni. Pisah kita siap dah. Gapo dia lagi? Asal parai dah. Tapi muttaqin, takwa tu kita siap ke tidak? Setahu mana kita letak takwa? Takwa ni payahnya. Nak dapat benda ni. Sebab itulah kadang-kadang kita tanya orang, apa buat ibadah korban? Macam-macam sebab orang buat ibadah korban. Ada buat sebab orang buat, kita buatlah. Ada kata, apa buat? Sebab kita ada duit lebih. Kita buatlah. Sebab nak makan daging. Macam-macam sebab. Dan kalau kita tanya, kadang-kadang sebab murah. Bapa buat ibadah korban di Kemboja sebagai contoh. Sebab murah. Bapa buat Palestin kau buat sini. Ada kata sebab murah, ada kata sebab sana lebih memerlukan. Semua hak penting sekali apa dia? Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Madrasah Ramadan tu sebagai persediaan takwa kita ni. Allah Ta'ala buat proses lama. Sebab itulah 10 awal tu dia nak meningkatkan balik. Ibadat bulan puasa tu kita ibadat kuat betul tak? Lepas tu Nabi pun bagi kelebihan start awal Zulhijjah supaya kita kuat baliklah. Galakkan balik supaya kita mempersiapkan balik takwa kita nak menghadapi korban tu. Tapi masalah kita gitulah. Tak ada persiapan takwa dalam diri kita. Dan Allah Ta'ala sebut banyak tempat tentang takwa ni. Allah Ta'ala sebut tentang, sebab tu dah saya suka bila sebut bab korban, saya suka sebut bab takwa. Sebab jarang sangat orang sebut. Ayat-ayat lain Allah Ta'ala sebut, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa-siapa yang mengagungkan syiar Allah, korban termasuk syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya dia mengagungkan tadi tu bersumberkan daripada hati yang bertakwa kepada Allah. Macam mana lahirkan hati yang bertakwa? Kita kena rasa ibadat korban kita buat ni nak mengagungkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata tengok orang buat kita pun buatlah. Bukan semata-mata sebab sana murah lembu kita pun ambil. Bukan semata-mata sebab kita ada duit lebih. Tak. Sebab kita nak mengagungkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Ni payah nak boleh ni. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tu peringkat pertama kepada takwa. Banyak lagi peringkat-peringkat takwa yang sepatutnya kita persiapkan. Bahkan kalau kita boleh tengok para salafus salih ni bila turun ayat tadi tu satu perkara sangat-sangat bila dengar ayat tadi tu sangat-sangat menggerungkan bagi mereka. Saya tak ingat ada salafus salih bila dia nak mati dia menangis. Lalu tanya kepada dia, "Bapa kamu menangis?" Dia kata, saat dia nak wafat lah. Tanya, "Bapa menangis?" Kerana aku teringat firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah Ta'ala hanya menerima amalan daripada orang yang bertakwa. Aku ni nak mati dah. Sepanjang aku beribadat ni, aku bertakwa ke tidak kepada Allah? Sedangkan syarat nak diterima ibadat adalah takwa kepada Allah. Ni kita takut sekali. Duit habis kita korban, letih habis. Tapi diterima ke tidak ibadah korban tadi? Ramai orang tidak mempersiapkan diri untuk takwakan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ibadah kita diterima. Murah ke mahal lembu tu tak jadi masalah. Lembu murah tapi kita buat kerana takwa kita kepada Allah. Kerana nak membesarkan, setara tu yang kita mampu. Boleh jadi orang hak lembu 700 boleh jadi lebih baik lagi berbanding orang korban lembu harga 1000. Lembu wagyu tak? Kena berapa lah ni? 30,000 segi. Boleh jadi lebih baik lagi. Hak tu korban tidaklah semua lagu tu. Boleh jadi hak korban puluh-puluh ribu sebab nak nunjuk sebagai contoh. Bukan sebab takwa. Boleh jadi hak 800 tu lebih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita kena persiapkan untuk
menghadapi ibadah korban. Sampai tu parai kena siap juga. Jangan mari takwa saja, parai tak bawa apa tak bawa. Kena ada berlaku lah tu. Waktu dia sudut luar dari kita. Kena siap lah. Dia sudut dalamnya kita juga kena mempersiapkan diri untuk kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Korban. Kali kita buat tu kerana kita nak mengagungkan syiar Allah, maka termasuk dalam takwa. Kita nak mengagung termasuk dalam takwa lah tu. Tapi dia banyak pula. Kadang-kadang bila-bila kita nak mengagung mari pula usul-usul riak. Dia akan mari. Usul-usul nak menunjuk lah. Tengok ni lembu saya besar, lembu awak kecil lah. Sebagai contoh. Dia akan kena jaga berlaku lah. Takwa ni dia bersih daripada semua benda-benda tadi. Ni payah ni. Kita tengok orang tawah agut lembu 900, 800, 700. Nak beli hak 900 kan lagu orang kata pula kerekuk dia ni. Contoh tak. Mari berlaku perasaan tu. Tak usah beli senyap. Kalau kita tahu awak senyap kan, orang kata pula, dia ni ada duit tapi gitulah benda. Nak lahirkan kita buat tu betul-betul kerana nak mengagungkan syiar Allah. Payah. Mana? Murah. Tak ada masalah. Dah kita mampu hak tu, tapi kita buat tu kerana takwa kepada Allah. Kita gitulah juga. Cuma korban kita tidak seperti korban Nabi Ibrahim. Kita korban lembu tu pun kita beli. Ibrahim ni korban anak dia, lebih besar lagi. Cuma kita bolehlah kata lagu tu. Kalau Nabi Ibrahim sanggup boleh korbankan anak, kita ni lebih lagi. Lebih lagi. Apa ni? Kita ni sepatutnya kalau buah lembu tu kat cari molek lah. Gua tak ada rugi gapo pun. Cuma duit je lah. Itulah. Itulah pentingnya dalam kita nak melakukan ibadah korban. Hak lain tu banyak lagi lah. Hukum-hukum. Kalau nak bincang tu kat seminggu pun tak habis. Semoga sebab itulah Nabi bila Nabi korban, Nabi sebut semoga Allah Ta'ala terima ibadah korban tadi. Dan jadi sunnah sebenarnya bila kita melakukan ibadah korban, kalau orang itu buat ibadah korban, dia niatkan sekali untuk ahli keluarga dia. Nabi tak semua ahli keluarga Nabi buat. Ahli keluarga Nabi dalam rumah Nabi, Nabi je buat. Orang lain tak buat. Tapi bila Nabi sembelih, bila Nabi korban, Nabi niatkan sekali untuk orang-orang lain. Dan masalah ada khilaf dekat ulama tentang kita korban untuk orang yang telah meninggal dunia, boleh ke tak? Mak kita meninggal dunia dah, kotuk kita meninggal dunia dah. Kita ingat hidup dia tak pernah buat korban, kita pun nak buat untuk dia. Maka tidak ada daripada sunnah Nabi yang Nabi buat lagu tu. Ada diriwayatkan daripada Sayyidina Ali. Bila Nabi wafat, orang tanya Sayyidina Ali Sayyidina Ali korban lah, orang tanya Sayyidina Ali. Untuk siapa korban ni? Dia kata korban untuk Rasulullah. Cuma hadis sebut dipertikaikan oleh ulama. Hadis sebut ada masalah. Hadis sebut dhaif dan juga tidak boleh digunakan untuk berhujah. Nabi sendiri Nabi tak pernah buat. Isteri Nabi Khadijah, isteri paling Nabi sayang, Nabi tak buat korban untuk Khadijah. Kebajikan lain boleh. Sedekah ke apa tak apa boleh. Tapi korban tak pernah Nabi buat. Pos saudara Nabi Hamzah, tak ada pos saudara paling Nabi sayang. Tapi tak pernah Nabi buat korban untuk dia. Itu antara beberapa perkara yang melibatkan ibadah korban. Dan ni smart, kita tahulah. Bila kita melakukan ibadah korban, Nabi kata bila idza ra'aitum hilal, bila kamu melihat hilal dan wa arada ahadukum, dan sesuatu kamu nak melakukan ibadah korban, falyumsik, maka hendaklah dia menahan diri daripada an sya'rihi, daripada cabut bulu dia, daripada memotong kuku dia, hatta yudhiya, sehinggalah dia melakukan ibadah korban. Okey. Ini hadis yang maklum dia dibawakan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Ada 3 pandangan ulama berkenaan hadis tersebut. Mazhab kita adalah mazhab yang pertengahan. Ada pandangan yang kata wajib. Siapa-siapa nak buat ibadah korban, haram kepada dia cabut rambut atau cukur rambut kau, gunting rambut kau,
atau mana-mana bulu pada bahagian badan dia, dan juga haram kepada dia memotong kuku. Ini mazhab Ahmad. Sebab mazhab Ahmad dia kata Nabi lari situ. Fal yumsik, Nabi sebut. Kalau kita ngaji bahasa Arab, dia fa'il mudhari', dia ada lam situ depan dia tu. Fal yumsik. Jadi ni nak menunjukkan kepada satu tegah yang mana bila tegah asal kepada larangan ni disebutkan dalam hadis dalam Quran, asal kepada larangan dia menunjukkan kepada haram. Kecuali ada dalil lain yang mari membolehkan benda tersebut, atau dalil lain yang mari yang menunjukkan benda tersebut bukan haram. Jadi mazhab Ahmad dia kata tak ada dalil Nabi kata kalau nak buat, kalau saya buat tak payah. Dok Nabi, semua hadis Nabi berkenaan ni Nabi lari. Jadi dia kata ni haram. Mazhab kita mazhab pertengah, mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik dia kata dok harus je. Nak cabut pun boleh, tak cabut pun tak apa. Mazhab kita mazhab pertengah. Makruh kalau cabut. Kalau tak cabut, tidaklah sampai tahap menjejahkan korban dan sebagainya. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik dia kata tidak haram, dia kata tidaklah jadi satu perkara makruh kalau kita cabut. Boleh cabut atau tidak. Sebab dia kata Nabi pun pernah bila Nabi bawa binatang-binatang korban ni nak pergi ke Madinah, pergi ke Mekah, Aisyah sebut Nabi biasa hadiu dia panggil. Binatang korban yang dibawa oleh orang haji ni nak pergi ke Mekah untuk dikorbankan di Mekah, dia akan pakai ke tanda qalaid dia panggil. Tanda kalung kau. Jadi Aisyah kata aku pun pakai, Nabi pun pakai. Maksud nak korban kan binatang tu. Tu sebagai tanda binatang korban. Aisyah kata Nabi tidak mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Lepas tu, hinggalah Nabi SAW sembelih. Maksud dia gap dari situ. Ada riwayat Muslim. Hak ni disebutkan oleh Imam Nawawi sendiri dalam kitab Majmu' dia. Ni menunjukkan Aisyah kata Nabi tak haramkan benda yang Allah Ta'ala halalkan. Cukur rambut halal, gunting rambut halal, potong kuku pun halal. Jadi bermaksud benda tu dibolehkan. Hak tu dalil bagi orang yang mengatakan dibolehkan untuk cabut kuku dan sebagainya. Cuma hadis yang jelas kita tengok daripada Nabi SAW, Nabi larilah kalau semolek kita hindari benda tersebut. Hikmah dia apa dia? Banyak disebutkan oleh ulama tentang hikmah. Ada dua hikmah besar disebutkan oleh ulama. Yang pertama, hikmah supaya tubuh kita ni sewaktu kita melakukan ibadah korban, dia berada dalam keadaan sempurna. Maksud tak ada lah kurang bulu, tak ada lah kurang kuku. Maksud dia supaya benda tersebut menjadi saksi kepada kita dalam ibadah korban kita buat, dan benda tersebut dibebaskan daripada api neraka. Ada juga sebagai ulama kata kita tak boleh gerak kuku, kita tak boleh buang bulu-bulu atau rambut ni sebab kita nak meniru orang haji, orang yang melakukan ihram. Cuma Imam Nawawi kata ni pandangan yang salah lah. Sebab apa? Kalau nak tiru orang ihram, banyak benda tu tak boleh buat. Bersetubuh pun tak boleh. Makan minyak wangi pun tak boleh. Tapi semua tu boleh berlaku. Kecuali rambut ni yang tak boleh. Dan kuku. Jadi tidak ada kaitan dengan tiru orang ihram dan sebagainya. Pandangan lebih kuat sebagai kita nak, bila kita melakukan ibadah korban, lebihlah bahagian badan kita ni. Sebab dua tu je boleh tumbuhnya. Boleh tumbuh panjang tak? Tangan tak boleh tumbuh panjang dah. Rambut ni, kuku saja yang boleh tumbuh panjang. Jadi hak itulah kita nak jadi saksi kepada kita sewaktu kita melakukan ibadah korban pada hari nahar. Setakat tu dululah secara ringkas. Bukan kuliah pun, tazkirah secara ringkas untuk hari ini. Aku lihat qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbun nak sembelih? Oh, zuh lah. Dia kena buat undi lah. Kena buat undi supaya kena tak lebih gitu. Siapa lebih reti sembelih? Orang ni reti sembelih, seorang lagi tak reti, nak terah aja. Kena bagi kau orang reti. Kena tengok siapa lebih lebih tua. Siapa pilih imam? Siapa pilih imam lah. Siapa lebih faham fiqh, siapa lebih reti cara nak sembelih. Reti dah dua, cuma siapa lebih reti lagi. Kalau sama-sama, tengok siapa lebih tua lagi. Kalau sama juga, banyak benda siapa. Lah sekali ngundi lah.
Ozuh ke, Lailatul Taplung ke. Wallahu alam. Tapi saya rasa badi tak usah belaka. Berebut nak sembelih tu setakat ni tak jumpa lagi. Ada. Kita kalau orang tulis sembelih tu kau muja.